Di dalam at the national level, di dalam level national kita ini, di negara kita ini, kalau kita lihat persoalan ini juga yang perlu lihat oleh parti PAS, Bersatu, UMNO, Barisan Nasional dalam membentuk gabungan mereka dalam menghadapi PRU yang akan datang ini. Mereka tahu mereka tak boleh bertembung sesama sendiri. Bersatu dan UMNO dan PAS tahu mereka tidak boleh bertembung di antara satu sama sendiri, dan pilihan raya yang ke-14 lepas telah mengajar betapa Rafizi betul mengatakan bahawa kalau berlaku pertembungan di antara PAS, UMNO dan juga PKR boleh menang. Atau Pakatan Harapan pada waktu itu. Pakatan Harapan boleh menang. Dan kalau PAS dan UMNO bergabung, maka Pakatan Harapan tak ada, kurang harapan mereka, kurang peluang mereka untuk menang. Now, persoalan dia, pilihan raya ke-15 ni, apa yang akan kita boleh jangkakan? Number one yang saya boleh jangkakan adalah PAS akan betray Bersatu. Buat masa ini, Perikatan Nasional itu terdiri daripada Bersatu, terdiri daripada gerakan, terdiri daripada PAS, antara parti-parti yang ada di samping parti di Sabah lah. Itu yang sekarang ini berada dalam Perikatan Nasional. UMNO di luar Perikatan Nasional, dia ada gabungan dia sendiri. So ada usaha-usaha supaya mereka nak mewujudkan kembali apa yang dinamakan sebagai muafakat nasional. Apa masalah dengan itu? Masalah dengan itu sekarang ini, ada sebahagian daripada PAS mengatakan no, kita mesti stick dengan Perikatan Nasional macam saya kata awal tahun ini. Ada yang mengatakan bahawa tidak, kita kena bergabung dengan Muafakat Nasional. Kita kena bersama dengan UMNO. Now, kenapa saya kata PAS akan betray Bersatu? Dia macam ni. Pertama sekali, PAS memerlukan dana yang banyak. Dakwaan Claire Brown bahawa PAS menerima lebih 90 juta daripada UMNO untuk PRU ke-14 yang lepas telah tidak berjaya dipatah dan ditolak oleh PAS sendiri. Mereka tidak menolak dakwaan tersebut. Dan bila mereka nak saman Claire Brown, akhirnya Claire Brown menang. Di mana Hadi kena bayar 1.4 juta kepada Claire Brown untuk settle benda ni luar mahkamah. Now, the problem is, bila PAS akan bertanding dalam pilihan raya yang akan datang ini, adakah Bersatu mampu nak bagi duit kepada PAS? Itu satu persoalan. Adakah Bersatu mampu nak menyediakan dana untuk PAS? Dan PAS ni bukan parti yang kaya, tuan-tuan. Bukan nak kata dia terlalu miskin, tetapi dia bukan parti yang kaya. Dan bila mereka tak ada dana tersebut, mereka terpaksa melihat hala tuju politik mereka. Siapa yang mereka boleh sokong untuk menang? Dan PAS nampak sekarang, the only party yang mereka kata boleh sokong untuk menang, ada peluang menang adalah UMNO. Dan parti yang boleh membantu mereka untuk mendapatkan duit dan dana adalah UMNO. Jadi akhirnya, PAS terpaksa membuat keputusan, dan berkemungkinan keputusan itu somewhere around middle next year atau early next year 2022, berkenaan dengan PAS akan mula untuk menarik sokongan daripada Perikatan Nasional dan mula bersama dengan Barisan Nasional dalam apa yang dinamakan sebagai Muafakat Nasional atau equivalent dengan dia. Satu persoalan yang menarik juga kalau kita kata, kenapa PAS akan betray? Sebabnya satu tadi duit. Kedua, PAS tidak nampak Bersatu ini akan mampu, satu duit maksudnya PAS dia tak nampak Bersatu akan mampu untuk bagi dia duit. Kedua, dia tak nampak Bersatu itu sebagai satu parti yang boleh dominan dalam pilihan raya yang akan datang. Mereka tahu, PAS tahu, Bersatu tahu, mereka bukan bertembung dengan Pakatan Harapan saja. Dan bagi mereka, Pakatan Harapan is the least worry. Adalah benda yang paling dia orang kurang risaukan berbanding dengan UMNO. Kita kena faham, Bersatu, PAS, UMNO mereka share the same cake. Mereka berkongsi kek yang sama. Sebab itu hari ini Wan Saiful Wanjan dan juga penerangan Bersatu keluar kenyataan. Dia kata the only logical and fruitful ataupun satu gabungan, satu jalan yang betul adalah dengan kita bergabung dengan UMNO. Kita kena bergabung dengan UMNO. Tetapi kenyataan daripada UMNO, termasuk Zahid Hamidi sendiri mengatakan bahawa kita tidak akan kompromi kepada pengkhianat UMNO yang 14 orang yang lompat masuk ke dalam Bersatu itu. So kenyataan itu sendiri, seolah sekarang ini UMNO sudah firm dengan pegangan no DAP, no Anwar, no Bersatu. Seolah-olah itu
Walaupun tidak dinyatakan dalam Perhimpunan Agung UMNO, tetapi itu seolah-olah implikasi dia ada sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita menyentuh persoalan mengenai kerajaan yang ada sekarang ini, PAS yang ada sekarang ini, kita akan dapat lihat PAS itu sendiri, kita tahu hala tuju politiknya tidak ke mana. Kita tak tahu PAS itu akan pergi ke mana. Daripada segi gerakan mereka, mereka nak menuju ke mana. Mereka tahu mereka tak boleh jadi kerajaan dengan sendirinya. Mereka memerlukan gabungan. Dulu dia kata pakai gabungan dengan pembangkang Pakatan Rakyat, sebelum itu PKR dan sebagainya. Dia perlukan gabungan tersebut. Dan tanpa gabungan, PAS tak boleh pergi sendiri. PAS tahu perkara tersebut. Kerana PAS menyedari secara demografiknya, mereka hanya boleh berkuasa di kawasan yang majoriti Melayu. Mereka hanya boleh menang di kawasan yang majoriti Melayu. Dan majoriti itu kena majoriti yang besar. Lebih 60% kawasan itu Melayu, potensi mereka menang itu ada. Namun, kawasan yang majoriti Melayu ini juga bertandingnya UMNO dan bertandingnya Bersatu. Jadi akhirnya pilihan raya itu akan menyaksikan pertembungan dan juga satu coalition yang amat besar, satu pertembungan yang amat besar di antara tiga parti politik Melayu Muslim yang besar ni, Bersatu, UMNO dan juga PAS. Dan kalau benda ini tidak diambil dan tidak tidak diharmonikan dengan cara yang baik, maka pilihan raya yang ke-14 akan datang ini, 15 akan datang ini, kita akan dapat saksikan bahawa pertembungan itu akan hanya menguntungkan Pakatan Harapan. Now, adakah benda ini boleh diselesaikan dengan baik? This is where I foresee, saya nampak 1 tahun ni adalah satu masa yang terlalu singkat untuk mereka nak selesaikan perkara ini. Kalau mereka dah selesai, sekarang ini pembahagian kerusi dah settle, tuan-tuan. Untuk makluman, Pakatan Harapan 90% pembahagian kerusi dah settle. Saya boleh kata dah naik 95% lah, tinggallah 5% here and there mungkin tengah berunding ini di antara Bersatu yang lompat dulu, siapa nak ambil amanah ke PKR ke DAP ke, yang tu tengah ada rundingan. But 95% kerusi dah settle. PAS, Bersatu, UMNO tak settle lagi. PAS, Bersatu, UMNO daripada segi kerusi mereka tak settle. Bukan kata nak daripada segi kerusi, nak bergabung atau tidak pun tak settle lagi. Rundingan itu tak settle. Ditambah pula dengan keadaan pada waktu itu, kerajaan jatuh. Kerajaan Bersatu itu dijatuhkan oleh UMNO. So, dia menimbulkan satu pertikaian. Dia menimbulkan satu prasangka buruk di kalangan ahli-ahli Bersatu. Adakah kita nak bergabung dengan orang yang khianat kepada kita? Kemudian UMNO pun kata, kamu yang khianat pada aku dulu. Kenapa kamu kata engkau khianat aku boleh? Sekarang ni aku khianat engkau tak boleh pula? Apa pasal? Dan PAS akhirnya tersepit di antara dua ini. Tapi saya percaya, dalam amatan saya, kawan saya kata, ada ilmu laduni saya, dia kata ada kemungkinan, ini saya kata ada kemungkinan besar bahawa PAS akan menarik sokongan daripada Perikatan Nasional dan akan mula menyokong dan bergabung dengan UMNO dengan syarat UMNO pertama menyediakan dana, kedua bersetuju pembahagian kerusi. Walaupun PAS hanya bertanding mungkin kata ada 20 ke 30 kerusi, tak apa. Di tempat yang dia rasa boleh menang. Contohnya Kelantan dia maintain, Terengganu dia mungkin maintain, Kedah dia mungkin maintain. 3 negeri ni PAS maintain. The rest UMNO boleh ambil dan PAS takkan letak calon. Kalau itu penggabungan mereka, ada kemungkinan Pakatan Harapan akan menghadapi masalah, Bersatu akan berkubur dalam pilihan raya yang ke-15 ini. Okey? Itu antara benda yang kita kena sedar dan kita kena tahu. Permainan ini yang sebagai rakyat kita kena tahu, kita kena bawa, kita kena kita kena war-warkan kepada orang di bawah PAS ni. Bahawa sekarang ini di bawah Bersatu ini, bahawa mereka dalam pilihan raya akan datang ini, dalam pilihan raya akan nanti akan menghadapi kesukaran untuk survive dalam politik mereka. Dia PAS dan UMNO akan bunuh Bersatu. Dia tidak boleh ada 3 ekor alfa, 2 ekor alfa dalam satu sangkar yang sama. Salah seorang kena mati, tuan-tuan. Salah seorang kena mati. Okey? Jadi itu saja daripada saya pada malam ini. Saya tak nak bawa panjang.